يا الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang pendengar, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sehinggalah ke saat ini. Mudah-mudahan dapat menjadikan kita insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mulakan perkongsian ilmu pada hari ini dengan sepotong ayat dari surah Al-Baqarah nombor 197 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu mempersiapkan bekalan, dan sebaik-baik bekalan itu ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertakwalah kepada aku, wahai orang-orang yang berakal. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam membentuk insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menyediakan pelbagai modul agar kita tidak merasa sukar, agar kita tidak tercari-cari apakah kaedah yang sesuai, apakah kaedah yang sepatutnya kita gunakan untuk menjadikan kita insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bawakan satu contoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 berkaitan dengan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini secara ringkasnya menceritakan tentang kefarduan puasa ke atas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hujung ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita untuk apa sebenarnya ibadah puasa yang kita lakukan.
Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ibadah puasa yang kita lakukan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu dapat menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapatlah kita fahami di sini ketika mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga menyediakan jalan bagaimana untuk sampai kepada kedudukan insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita dapat meneruskan ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pasti adakah pada tahun-tahun yang akan datang kita masih lagi diberikan peluang untuk berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak seperti ini. Ataupun mungkin kita sempat untuk masuk ke bulan Ramadan yang akan datang, tetapi adakah kita keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan ibadah puasa seperti mana kita berpuasa pada hari ini? Sidang pendengar yang dirahmati Allah, saya ingin nyatakan di sini bahawa kita hari ini sebagai seorang guru, saya tidak meletakkan sidang pendengar sekalian sama ada sidang pendengar dari aliran agama ataupun sebaliknya. Sama ada sidang pendengar mengajar subjek pendidikan Islam, bahasa Arab, matematik dan sebagainya. Apa jua subjeknya, kita hari ini adalah seorang pendidik. Dan kita telah dilorongkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang pendidik. Mungkin suatu ketika dahulu, ketika mula-mula kita dilantik dalam jawatan pendidik, mungkin terdetik di dalam hati kita, aku jadi pendidik pada hari ini terpaksa. Tak ada option lain. Tidak ada pekerjaan lain. Mak dan ayah saya yang paksa saya masuk dalam profession ini. Apa jua alasan, pada hari ini kita sudah pun bergelar seorang pendidik, maka terima apa yang telah direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak jadi seorang pendidik pada hari ini, mungkin kita boleh jadi seorang pekerja yang lain dalam apa-apa bidang. Cuma adakah pekerjaan itu bersesuaian dengan kita? Dan Allah lebih mengetahui apakah profession yang lebih sesuai untuk kita. Walaupun hati kita mengatakan ada profession yang lebih sesuai untuk diri aku, tetapi kena ingat, itu kita kata itu berdasarkan ilmu yang ada pada diri kita. Tetapi ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan yang sesuai untuk kamu ialah profession perguruan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya profession perguruan ini mendatangkan 1001 kebaikan untuk kita, sama ada di dunia maupun di akhirat. Cuma dalam masa yang sesingkat ini, saya ingin mengajak sidang pendengar sekalian untuk kita memahami satu perkara, iaitu kita nak cuba jadikan profession perguruan kita pada hari ini sebagai saham kebaikan kita di akhirat kelak. Bagaimana caranya? Ada tak di sana jalan-jalan yang boleh membawa amalan-amalan yang kita lakukan
dalam perguruan ini untuk kita mendapat kebahagiaan di akhirat kelak. Sidang pendengar sekalian, bila kita menjadi seorang Muslim, bila kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap amal kebaikan kita, setiap amalan soleh kita yang sesuai dengan tuntunan syariat akan dikira sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang pendengar, kita ini bukanlah ahli zikir yang senantiasa bersama-sama dengan tasbih, yang senantiasa bertasbih subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita bukan dari golongan itu. Betul, dalam sehari mungkin ada masa untuk kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Tetapi kita bukan berada dalam kelompok mereka yang senantiasa basah lidahnya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Al-Quran, bagaimana kita dengan Al-Quran? Ya betul, sekarang ini kita berada di dalam bulan Ramadan. Kita menjadikan program tadarus itu sebagai jadual harian kita. Alhamdulillah. Tetapi sejauh mana bacaan Al-Quran kita di luar bulan Ramadan? Al-Quran yang ada di rumah kita. Cuba kita ingat-ingat semula. Dalam sehari, berapa kali kita ambil kitab suci Al-Quran dan kita baca? Berapa banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca dalam sehari? Kita ada baca Al-Quran, betul, tak ada masalah. Tapi kita bukan ahli Al-Quran dalam membaca Al-Quran. Yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat karib. Yang menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat rapat kita. Kita lebih rapat dengan tape kita, dengan laptop kita, dengan DSKP kita, dengan buku teks kita, dengan anak-anak murid kita di sekolah. Ya, itulah maksud saya. Kita bukan ahli zikir. Kita bukan ahli Al-Quran. Tetapi kita adalah ahli di dalam menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, saya nak mengajak diri saya dan saya nak mengajak sidang pendengar sekalian, profession yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita pada hari ini, gunakan sebaik-baiknya untuk simpanan akhirat kita dengan cara kita menyampaikan ilmu pengetahuan kita. Barang diingat, kebaikan di akhirat nanti tidaklah semata-mata hanya kepada ilmu agama itu sahaja. Cikgu-cikgu yang mengajar matematik, cikgu-cikgu yang mengajar sains, cuba hubung kaitkan ilmu matematik dan ilmu sains itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah kebaikan yang kita lakukan di atas dunia. Ingat pesanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin salihin yad'u lahu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila matinya anak Adam, maka terputuslah segala amalannya melainkan 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah kita. Sedekah yang mengalir pahalanya. Sedekah yang kita lakukan sewaktu kita hidup di atas dunia. Dan kebaikan dari sedekah itu masih terus digunakan oleh orang yang hidup. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang pernah kita ajarkan kepada orang lain, yang dengan ilmu itu orang boleh mengambil manfaat daripadanya. Yang inilah yang saya maksudkan
Dengan tajuk kita pada hari ini, kita yang berada di dalam profesion perguruan ini, kita yang setiap hari tugasnya menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita. Tidak kira sama ada di peringkat rendah maupun di peringkat menengah. Kita sebagai penyampai ilmu. Dan kita termasuk di dalam hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah maksud saya bahawa kita memikirkan ada satu profesi lain yang lebih sesuai untuk kita. Tetapi Allah mentakdirkan kita berada dalam profesi ini untuk kita kumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan yang kita lakukan untuk hari selepas kematian kita nanti. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru sebagai wasilah. Guru sebagai perantara untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak didik kita. Selama ini, anak-anak didik kita berada dalam kejahilan. Alhamdulillah, kita sebagai perantara, kita menyampaikan ilmu kepada anak-anak murid kita. Kita mengeluarkan mereka dari kejahilan. Kita mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Kita ini membawa satu benda yang sangat mulia, iaitu ilmu. Bila kita membawa satu perkara yang mulia, dengan sendirinya orang yang membawa itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh mudah, kalau boleh saya bawakan di sini. Kita tengok bangunan masjid. Bangunan masjid itu dibina dengan gabungan simen, batu bata, pasir, besi, kayu dan lain-lain bahan. Perasan tak kita? Batu yang digunakan untuk kita bina masjid itu asalnya hanya batu biasa. Kayu-kayu yang kita gunakan untuk binaan masjid itu kayu biasa. Tak ada apa pun. Tetapi bila mana batu-batu ini, kayu-kayu ini, pasir-pasir ini telah digunakan untuk membina sebuah masjid, otomatik batu, kayu, besi, pasir semuanya menjadi mulia. Kerana apa? Kerana binaan masjid itu sendiri. Inilah yang ada pada seorang guru. Seorang guru ini asalnya seorang manusia biasa, tak ada apa pun. Kita sama. Tetapi Allah Ta'ala meletakkan kemuliaan untuk kita. Bila Allah Ta'ala pilih profession ini untuk kita, maknanya Allah nak muliakan kita. Itu sebabnya kita kena bersyukur dengan profession yang ada, yang kita dapat pada hari ini. Profession yang kita dapat pada hari ini, Allah sebenarnya nak muliakan kita. Tetapi kadang-kadang kita tak sedar. Kerana apa? Kerana kita pun tak pernah nak ambil tahu benda tu. Kita pun tak pernah nak ambil buat benda tu. Jadi guru pada hari ini, apa sebenarnya? Untuk apa? Kenapa Allah bagi aku jadi guru? Tetapi sekiranya, kalau kita betul-betul memikirkan, luangkan sedikit masa, memikirkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, kita akan jumpa jawapannya. Jawapannya, kita jadi guru pada hari ini kerana Allah Ta'ala nak angkat kita. Kerana Allah Ta'ala nak muliakan kita. Bukan di sisi manusia. Sebab apa? Sebab ada manusia, kamu guru ke, kamu kerja pejabat ke, kamu kerja apa pun, kalau dia nak hina kita, dia tetap akan hina kita. Kita bukan mencari kemuliaan di sisi manusia. Kita nak cari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah itu, apabila Allah menghukum, Allah Maha Adil di dalam setiap apa yang telah ditentukan kepada kita.
Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu perkara yang kita kena ingat. Profession perguruan ini betul satu profession yang sangat mulia. Kerana kita menyampaikan ilmu, kerana kita mengeluarkan manusia dari kejahilan, kerana kita mengeluarkan manusia dari kegelapan. Cuma barang diingat, ketika mana Allah ingin mengangkat darjat kita ke darjat yang mulia, bukan semudah yang disangka. Bukan semudah itu. Kerana di hadapan kita ada pelbagai cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi. Ada banyak cabaran-cabaran yang perlu kita depangi. Dia datang dari kanan, dia datang dari kiri, dia datang dari depan, dan dia datang dari belakang. Kerana apa? Kerana nak dapatkan satu perkara yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan semudah yang disangka. Kita akan melihat, dan kita telah melihat pun pada hari ini, bagaimana profession perguruan ini betul ada yang memuji, tapi kita tengok ada juga yang menghina. Kadang-kadang yang membuat onar dua orang. Tetapi apa jadi kepada guru-guru yang lain? Dicaci, dimaki, dihina. Viral satu Malaysia. Baru-baru ini kes guru kafah yang merontan seorang murid, kalau tak silap saya. Seorang. Tetapi apa jadi? Apa jadi kepada orang luar sana? Mereka menghukum kita. Inilah yang dikatakan ujian yang perlu kita depani. Telinga kita memang setiap hari kalau kita dengar boleh tertanggal telinga kita ni. Kalau kita baca, kalau kita ni orang yang selalu bermain dengan Facebook, contoh Twitter ke TikTok ke contohnya, pasti ada saja isu guru yang dimasukkan, yang diviralkan dalam medsos. Sebab apa? Sebab orang kita dah tak ada kerja lain. Dia nak cari satu benda yang boleh meninggikan konten dia. Tak apa, itu kerja dia. Kerja kita macam mana? Kerja kita kena depani benda ni. Saya bawa satu kisah. Saya ringkaskan kisah ini. Yang berlaku kepada Nabi kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Rasulullah pergi berdakwah ke kota Taif, Rasulullah ditemani dengan seorang sahabat Zaid bin Harithah, mengajak orang-orang Taif untuk beriman kepada Allah. Nak menyampaikan ilmu ni, nak mengenalkan orang-orang Taif dengan Allah Subhanahu wa taala, nak membawa iman kepada orang-orang Taif. Tetapi apa yang didapati oleh Rasulullah? Rasulullah dapat lontaran batu. Dan Rasulullah dihalau keluar dari Taif. Rasulullah dimaki, dihina. Sehingga Rasulullah keluar dari bumi Taif dalam keadaan berdarah. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini yang saya nak ajakkan bidang pendengar untuk ambil perhatian di sini. Ketika mana Rasulullah berhadapan dengan perkara-perkara yang begini, Rasulullah tidak pun mengadu kepada manusia yang ada di Mekah ataupun di mana-mana. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan apa yang diperolehi oleh baginda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirakamkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hillati wa hawani 'ala nas. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu lemahnya kekuatan aku, sedikitnya ikhtiar aku, dan hinanya aku di hadapan manusia. Bila Rasulullah dimaki, dibaling dengan batu, dihina, dikeluarkan kata-kata yang nista, baginda mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana
Ujian itu datang dari Allah dan Rasulullah memulangkan semula perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hujung pengaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebut satu kalimah. Cuba kita amalkan kalimah ini. Ketika mana kita teruk, dicela, dimaki, direndah-rendahkan, cuba sebut la haula wala quwwata illa billah. Inilah kalimah yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk akhirnya, saya ingin mengajak sidang pendengar sekalian untuk kembali semula kepada tajuk asal tadi. Tajuk asal kita, bagaimana ilmu yang kita sampaikan boleh mendatangkan saham akhirat dan bentuk kebaikan kepada kita. Syarat yang pertama yang disebut oleh ulama-ulama kita ialah betulkan niat kita itu. Maknanya, ketika mana kita menyampaikan ilmu kepada anak-anak murid kita ataupun kepada siapa-siapa sahaja, sampaikan ilmu itu lillahi ta'ala, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkhidmat sebagai guru 50 tahun, 56 tahun, 58, lepas itu pensiun. Sepanjang tempoh perkhidmatan kita itu, kita melakukan pengajaran, pendidikan bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tetapi semata-mata nak mendapatkan pujian daripada manusia. Maka kita akan dapat kebaikan itu, tetapi kebaikan itu hanya di dunia semata-mata, tetapi kosong di akhirat kelak. Oleh itu yang pertama, betulkan niat kita masing-masing. Kerana bila niat kita betul, dengan niat itu, kata ulama-ulama kita, niat yang betul akan dapat menyerap tekanan-tekanan yang sampai kepada kita. Baik, mungkin kita ada di kalangan kita yang dapat ABC, contoh dia. Dapat anugerah semalam, itu bonus untuk kita. Tetapi bila tak dapat, tak pernah dipandang pun, tak ada pun dalam senarai nama kita, walaupun dah berkhidmat 20 tahun, 30 tahun, balik semula kepada niat asal kita. Aku sampaikan ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau lambat nanti hati kita akan kata macam-macam. Hati kita ni akan keluarkan benda yang tak sepatutnya. Hati kita ini akan datang satu sifat merendah-rendahkan orang lain, menghina orang lain, mengeluarkan kata-kata yang tak elok. Pujuk hati kita dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Manusia mana yang tidak terkilan? Kita pun manusia biasa. Saya pun macam tuan-tuan sidang pendengar. Rasa terkilan itu ada. Tetapi cuba pujuk rasa terkilan itu dengan kembalikan semula niat lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, sidang pendengar sekalian, yang terakhir, ketika mana kita diuji dengan teruk ujian pada hari ini. Ceritanya cerita anak murid bawa beg berat yang kena cikgu di sekolah. Banyak lagi kes-kes yang lain tentang disiplin murid. Cikgu cuba nak betulkan disiplin, cikgu balik yang kena. Bila jadi macam ini, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan hendaklah kamu mohon pertolongan kepada Allah itu dengan jalan sabar dan mendirikan solat. Barang diingat, tidak pendengar sekalian, bila sebut sabar dalam kes macam ini, bukan sabar duduk diam macam tu. Bukan sabar bersandar saja ke dinding. Maksud sabar di sini ialah ketika mana kita dimaki oleh orang luar, ketika mana kita direndah-rendahkan oleh orang luar, sabar menerima kata-kata itu, dalam masa yang sama cari jalan bagaimana nak mengatasi masalah itu. Itulah yang dikatakan sebagai sabar. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan cabaran di hadapan kita tak dapat elak.
kerana cabaran itu memang telah ditulis untuk kita. Jangan kita samakan profession kita perguruan dengan perguruan 60 tahun yang dahulu. Mereka, datuk-datuk kita, abang-abang kita dahulu, mereka diuji. Bukan tak diuji, tetapi dengan zaman itu. Dan kita hari ini diuji dengan zaman kita. Kita menangis macam mana pun, kita letakkan kepala kita ke dinding macam mana pun, cabaran itu tetap akan sampai kepada kita. Kerana apa? Yang tadi, kerana Allah nak angkat darjat kita. Kita sabar, kita hadapi, Allah akan angkat darjat kita. Dan bila Allah dah angkat darjat kita, tidak ada manusia yang boleh menjatuhkan darjat kita lagi. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya berdoa agar ibadah puasa kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala dapat memandu kita, dapat memberi petunjuk kepada kita agar apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi saham terbaik kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua dapat masuk syurga dengan asbab kita menyampaikan ilmu yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum.